Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah kita dapat bersama sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di seluruh dunia, di peringkat global. Dan insya-Allah untuk hari ini salah satu syarikat yang kita akan review adalah syarikat Starbucks. Okay, so I think quite popular brand bagi penggemar kopi, ataupun mungkin ada sedikit penggemar minum teh ataupun lain-lain minuman. Starbucks tidak dapat dinafikan antara logo ataupun brand yang paling dikenali ramai. Okay, so walaupun anda bukan penggemar Starbucks, tapi anda tahu logo dan juga nama syarikat ni, okay, melambangkan dia punya brand value dan juga logo tersebut brings a value lah. Dia ada nilainya sebab ramai orang kenal. Alright, so sebelum kita bermula, please kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, kaum keluarga dan juga sahabat anda. Mungkin ada antara mereka penggemar minuman Starbucks, mungkin penggemar kopinya, mungkin penggemar dia punya frappuccino-nya, okay, dan juga minuman-minuman yang lain. So mari kita lihat bagaimanakah prestasi kewangan bagi syarikat Starbucks untuk tahun 2020 dan juga perbandingannya untuk beberapa tahun yang sebelumnya. Okey, sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas, please komen dengar, dan sekiranya anda boleh nampak skrin saya, please komen nampak. Dan saya test dulu my device dekat sini. Alright, so nampaknya semua okey, dan hopefully untuk hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dalam sesi kita, dan juga jutaan terima kasih kepada yang dah kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Okey, sebagai introduction, mungkin ada yang first time nampak muka saya, siapa pula ni kan, nak bercakap pasal Starbucks lah, nak cerita pasal global stocks dan sebagainya. Okey, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Arif bin Zulkifli, merupakan lulusan sarjana muda, ijazah sarjana muda dalam bidang civil engineering dari UiTM, dan currently memiliki professional qualification dalam Syariah Registered Financial Planner bersama dengan MFPC, dan juga currently memiliki dua jenis license, iaitu FPMR bersama dengan SIDC, dan yang kedua unit trust license daripada FIMM. Currently bekerja sebagai advisor bersama dengan The Sophisticated Investor, dan pada masa yang sama merupakan financial consultant bersama dengan Philip Mutual Berhad, dan juga sebagai senior marketing representative 2 bersama dengan Philip Capital Management Sdn Berhad. Okay, dan antara pencapaian saya sepanjang tahun 2021, alhamdulillah, saya merupakan $1 million producer ataupun MDP, dan juga sebagai top producer bagi TSI Group untuk tahun 2021 bagi kategori MR, dan sebagai top producer untuk dua jenis kategori PMA dan juga PMAT bagi beberapa bulan, antaranya bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November, alhamdulillah. Okay, so itu sedikit sebanyak introduction berkenaan dengan diri saya, dan tanpa melengahkan masa, mari kita terus melihat annual report syarikat Starbucks. Ini adalah muka depannya bagi tahun fiscal ataupun financial year tahun 2020. Okay, so report ni tidak tebal, sekitar 116 pages. So kalau tolak 2 page yang awal ni, mungkin jadi 114 lah. Okay, so ni just gambar dekat one of dia punya store, Starbucks store dekat Shanghai. Dia gunakan container, konsep container. Okay, so yang ni blank page kedua, dan go straight into form 10K pada case ketiga. Okay, so this is dia punya official report yang dia submit kepada SEC untuk tahun financial berakhir September 27, 2020. Ini nama syarikatnya Starbucks Corporations, didaftarkan di State of Incorporated, didaftarkan di Washington. Kemudian dia punya HQ, okay, alamat yang didaftarkan
di Seattle, masih lagi tempat awalnya lagi masih di Seattle, Washington. Didagangkan di mana? Starbucks didagangkan di Nasdaq Global Select Market dengan trading symbol SBUX. Okay, so namanya kalau anda nak cari, trading symbol adalah SBUX. Manakala jenis saham yang didagangkan adalah common stock. Ada satu saja kat sini. Alright. Dan sebelum saya terlupa, okay, sebagai disclaimer, sesi ini tidak memberikan sebarang buy call, tidak memberikan sebarang sell call dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Sekiranya anda memerlukan nasihat pelaburan, please seek daripada profesional dan juga mereka yang berlesen. Alright. Okay, mari kita lihat apa yang ada di dalam annual report Starbucks untuk tahun 2020. Okay. Kita go straight into the business pada page yang ke-7. Okay, so ini a little bit background berkenaan dengan Starbucks. Okay, so Starbucks ni apa? Starbucks is a premium roaster, marketer and retailer of specialty coffee in the world, operating in 83 markets. Formed in 1985, Starbucks Corporation common stock trade in Nasdaq Global Select Market. Okay, so currently dia punya business, core business adalah berkaitan dengan kopi ataupun premium roaster. Dia menghasilkan kopi roaster sendiri, memarketkan kopi yang di roast tadi tu sendiri, dan juga sebagai retailer bagi pasaran kopi di di 83 market. Okay, so dia diasaskan sejak 1985 dan didagangkan di Nasdaq. Okay, so mereka memang gunakan high quality coffee untuk produk-produk yang dihasilkan oleh Starbucks. Kemudian we also sell a variety coffee and tea products and license our trademark through our channels such as licensed stores as well as grocery and food service through our Global Coffee Alliance with Nestle. Okay, so dia bukan sahaja memasarkan kopinya sendiri, so dia ada juga memberikan license kepada stores untuk operate menggunakan namanya dan menjual kopi daripada Starbucks. Dan dia ada juga JV ataupun so-called a license agreement dengan Nestle. So nampak sekarang, mungkin kalau anda perasan, jika ada iklan Nestle, dia ada sekali dengan Starbucks ni. Okay, so dia ada kopi macam Nespresso punya machine tu, and dengan dia punya kapsul untuk keluarkan kopi tu untuk brand daripada Starbucks. So dia ada juga license dengan Nestle. So jangan terkejut kalau anda buka annual report di Nestle, juga akan anda nampak berkenaan dengan dia punya agreement bersama dengan Starbucks. Alright. Kemudian selain itu, in addition, our flagship Starbucks coffee brand, we sell goods and service under the following brands: Tivana, Seattle Best Coffee, Evolution Fresh, Ethos, Starbucks Reserve and Princey. Okay, so selain daripada Starbucks yang biasa tu, ada lagi satu macam Starbucks Reserve, Princey, Ethos dan lain-lain. Our objective is to maintain Starbucks standing as one of the most recognized and respected brands in the world. To achieve this, we are continuing this disciplined expansion of our global store base, adding stores in both existing and developed markets such as US and the new higher growth markets such as China, as well as optimizing the mix of company operated and licensed store around the world. Okay, so dia dalam pada masa yang sama masih melakukan expansions di negara developed markets dan juga of course emerging market. Okay, so China adalah salah satu negara di dalam emerging markets. Okay, apa lagi yang kita boleh nampak dekat sini? Segment financial information, dia pecahkan kepada 3 geographical locations. Yang pertama Americas. Okay, so Americas ni termasuk dalamnya US, Canada dan juga Latin America. Kemudian untuk international termasuk China, Japan, Asia Pacific, Europe, Middle East, Afrika dan channel development. Okay, so yang ni non-reportable operating segments such as Evolution Fresh and allocated corporate expenses and reported within corporate and others. Okay, so basically dia punya 2 segmen utama adalah Americas, which is US, Canada dan juga Latin America. Dan untuk international, pasaran international selain tu antaranya China, Japan, Asia Pac, Europe, Middle East dan juga Afrika. Kalau kita nampak sini juga dia bagi in term of revenue contributor. Terus kat bahagian introduction dia terus bagi dah. Revenue from our reputable operating segment as a percentage of total revenue for fiscal 2020
as follow. Okay, so Amerika masih penyumbang utama revenue bagi Starbucks, iaitu contributed around 70%. 70% disumbangkan oleh pasaran Amerikas, manakala international hanya memasarkan 22%, dan juga untuk channel development hanya 8%. So lebih more than half, iaitu 70%. Revenue, okay, ini bukan keuntungan, revenue datang daripada pasaran Amerikas. Okay. Our channel development segment include roasted whole bean and ground coffee, Seattle Best Coffee, Starbucks and Tivana brand, single serve product and variety ready to drinks. Okay, such as Frappuccino, Starbucks Double Shot, Starbucks Refresher Beverage, Tivana Iced Tea and other brands product. Okay, so ini semua yang ready to drinks punya minuman tu. Okay, yang dah siap, mungkin dah jumpa dekat 7-Eleven ke, kat Aeon ke, kat whatever tempat yang ada jual yang ready to drink Starbucks tu. So yang itu semua dimasukkan di bawah channel development, dan juga termasuklah coffee beans yang kita beli beans dia tu, Starbucks beans dan sebagainya. Dan juga a large portion of our channel development business operates under a license model of the Globe Coffee Alliance with Nestle. Okay, so yang ni dipasarkan oleh Nestle, yang sebagainya dipasarkan oleh Nestle, manakala while our global ready to drink business operates under collaboration relationship with PepsiCo. Okay, so dia yang ready to drinks, dia JV ataupun dia buat agreement bersama dengan Pepsi and Co Incorporated, and Saucer, saya tak tahu nak sebut macam mana ni, and Hauser mungkin, Boost Companies LLC, Tinggi Ashi Beverage Holding, Ala Foods, Amba and others. Okay, so ini mungkin dia tap on dia punya leverage. Mereka ni dah biasa menghasilkan, macam PepsiCo, dia dah biasa menghasilkan minuman ready to drinks yang dibotolkan, mungkin ditinkan dan sebagainya. So mereka just bagi resepi, mungkin bagi kepada mereka untuk pembotolan dan juga bagi memasarkannya. Okay, so Starbucks masih boleh dinikmati melalui ready to drink punya products. At the same time, mereka masih meneruskan dia punya natural business ataupun core business ni, iaitu coffee yang kita minum di coffee store, yang ada baristanya, yang ada ambience, yang ada bau kopinya. Masuk je Starbucks tu memang kita dah boleh bau kopi, dengan dia punya ID, dia punya lighting, dia punya environment yang kita tahu kita di Starbucks store. Okay, so itu antara perkembangan business model yang dijalankan. Because before this memang Starbucks focus on siapa nak minum air dia kena datang kedai dia. Okay, but now dah ada yang ready to drink. Okay, but saya tak berapa minum itu sebab manis sangat. Minuman yang dah ready to drink tu sangat manis. Memang tak boleh nak minum langsung. Alright, so ini jumlah stores ataupun location yang didaftarkan untuk tahun 2020. Ada berapa jumlah stores di seluruh dunia, kita tengok total. Company operated store, iaitu yang mereka punya sendiri, 16,637, manakala license store ada 16,023. Okay, so almost the same numbers bagi company operated store dan juga bagi license store. Kedua-duanya hampir sama. But nanti kita akan lihat daripada segi revenue dan juga dia punya income, yang mana satu lebih profitable. Okay, so even though total sekarang ni ada 30, total satu dunia, jumlah kedai store ataupun Starbucks store, sama ada company own ataupun license operator, ada 32,660. So anda yang pernah minum dekat kedai kopi Starbucks tu, itu termasuk dalam salah satu daripada 32,660, jika ia masih belum tutup lah. Jadi kita akan tengok, dia ada beberapa tempat yang dia dah tutup dan juga yang dia buka baru. Okay, company operated store, ini daripada segi jumlah yang dibuka dan juga ditutup. Okay, yang ni stores yang masih dibuka untuk 2019. Okay, yang ni total as of 2020. Okay, so anda nampak ada kat sini open berapa, close berapa, dan kemudian dekat sini bahagian dia punya net. Okay, so US tahun 2019 ada lebih kurang 8,700
791. Okay, so ada buka yang baru 332, kemudian tutup 182, net 150, so total 8,941. So masih sebenarnya makin bertambah daripada 2019 kepada tahun 2020. So Canada 16, total yang last is 16, maknanya tambah 58 tolak 74, so total net is stores as open pada 2020 ada 1159. Dan kemudian siren detail saya tak tahu kat mana, ini 9. So US masih paling banyak stores untuk tahun 2020 iaitu 8,941. Okay, manakala untuk international markets, China alone ada 4,700 kedai, pertambahan 581 net untuk tahun 2020. Manakala Japan 1,464. Okay, so Japan juga tidak ketinggalan. I think dia di tangga yang ketiga dari segi country yang paling banyak kedai ataupun Starbucks store di negara mereka. So paling tinggi US, kedua China, ketiga Japan. So Canada yang keempat. Okay, so Japan tidak ketinggalan. So mungkin orang Jepun ramai yang suka minum Starbucks juga. Okay, so Korea mungkin tak boleh sebab Korea ada banyak dia punya independent coffee shop dan sebagainya. So Starbucks mungkin brand yang kuat, tapi untuk certain country dia taklah very dia tak ada strong footprint pun dekat country tu. Malah ada yang dia terpaksa exit. Contohnya Australia, dia pernah buka dan akhirnya ditutup langsung semua operationnya di Australia sebab memang tak boleh survive ataupun tak boleh compete dengan dia orang punya culture coffee yang sangat kuat di sana. Okay, so China 4,000, Japan 1,400, UK ada 288. Okay, so UK pun tak banyak sebenarnya. All others ada 67. So total international ada 6,523. Dan total company operated. Okay, so yang ni dia pecahkan kepada dua. Yang ni company operated store. So dia operate sendiri yang ni. So 16,637. So table satu lagi dia bagi yang ni untuk license sekejap, satu lagi kat bawah ni. This one is license store. Yang ni yang dilesenkan kepada mungkin kepada orang lain lah, independent untuk operate dia punya tu. Lebih kurang sama, okay, iaitu US masih paling banyak 6,387. China yang kedua. Sorry, yang ni China kat mana China? Oh, China tak ada kat sini. Okay, so yang ni independent, yang license Korea ada 1,468. So banyak juga sebenarnya Korea. Penggemar peminum Korea pun sebenarnya ramai juga. Ada 1,468 store di Korea alone. Manakala Taiwan, Turkey ada 530. Taiwan ada 501. Indonesia ada 458. Okay. Filipina ada 396. Thailand ada 405. All others combine semua 3,283. Okay, so yang ni pun lebih kurang sama iaitu 16,000 kedai di seluruh dunia. Manakala untuk jenis sales contribution bagi jenis produk apa yang dijual ada di setiap stores. Yang ni tadi untuk company company operated yang dioperate oleh Starbucks sendiri. Basically 75% jualan di Starbucks tu untuk minuman beverages. Yang ni semua minuman lah, kopi, teh, ada frappuccino lah, betul dengan dia punya seasonal punya drinks dan sebagainya. So itu semua bawah beverages, iaitu contributed 75% in term of sales bagi Starbucks. Manakala food hanya 20%. Okay, so food pun dia juga, tapi cuma 20%. Of course lah, siapa pernah makan food kat Starbucks tu tahulah macam mana makanan dia. Dan package and single serve coffee and tea ada juga 1%. Yang ni yang dah paket-paket kan tu kat depan kaunter tu, mungkin yang tu yang 1% contributed in term of overall sales. So main business dia masih on the beverages, okay, tapi food juga tidak boleh tinggalkan iaitu sebanyak 20%. Okay, manakala untuk license store ada tunjuk kat sini. Tak ada okay, dia tak ada tunjuk kat situ. Never mind, kita teruskan kepada page yang ke 12. Okay, this is on the human capital in term of rewards. Okay,
kepada pekerja ni, I think kalau compare to other company yang kita dah go through, dia punya benefit taklah setinggi yang diberikan oleh contohnya company macam Google, ataupun Alphabet namanya didagangkan Alphabet, ataupun seperti Facebook ke Apple ke dan sebagainya. So in term of benefit dia not that high lah dibandingkan yang lain, tapi still dia ada dia punya own benefits yang disediakan kepada employees dia. So total employees yang dia ada di seluruh dunia. Okey, mari kita lihat. As of September 27, 2020, Starbucks employee approximately 349,000. Oh, banyak ke tak banyak pening kepala ke tak pening nak manage banyak ni 300,000. 349,000 people worldwide bekerja dengan Starbucks. Oh, ni termasuk semualah dekat US ada 228,000. Okay, so mainly dekat US. Manakala 121,000 yang ini semua dari luar daripada US. Okay, so main pekerja dia masih banyak dekat US lah, 228,000. Itu pun banyak semua ratus ribu pekerja dia. Okay, itulah kalau nak bagi benefit tinggi tu kena consider lah ni darab 349,000. 300,000 kita boleh buka satu negeri macam Perlis buka satu, duduk semua pekerja dia je. 349,000 punyalah banyak So bawah ni on the executive officer. Okay, so one thing yang saya notice throughout kita punya report sebelum ni, tinggal 11 company yang kita go through, dia punya executive officer maknanya top management tu it's not not that young lah even though company tu asal usulnya diasaskan oleh someone yang daripada startup, daripada entrepreneur punya spirits, youngsters, but in term of executive officer bila dia dah masuk listed company, so normally is people yang ada experience lah umur 50, 60 tahun yang duduk dalam all the senior positions. Okay, mungkinlah Starbucks untuk contohnya Facebook is CEO is Mark Zuckerberg, but yang lain-lain tu CFO is very experienced person sebenarnya. Dia taklah semuanya 20s ke 30s ke 40s pun quite susah juga nak nampak, but mostly around 50 and 60s punya top management level. Okay, ini anda boleh baca dia punya a little bit of background berkenaan dengan setiap daripada top executive dia. Okay, page ke-15 on the risk factor. Okay, this is all the risk associated to this company ataupun associated to Starbucks. So anda boleh go through berkenaan risk berkenaan dengan syarikat ni sekiranya ataupun sebelum anda membuat keputusan sama ada nak melabur ataupun tidak. So anda dah aware with all the risk associated to the company, to the sector, to the business, dan juga lain-lain yang berkaitan. Seterusnya, okay, so kita beralih ke page yang ke 25. Okay, so 25 on the stockholder. So as of November 6, 2020, we have approximately 18,000 ada 18,000 shareholder recorded. This is not include person who stock in nominee or street name account through broker. Okay, so ada lebih kurang 18,000 shareholder yang didaftarkan. Kemudian on the share buyback ada juga kat situ. Dan bawah ni page 26 dia bagi comparison 5 tahun untuk syarikat Starbucks in comparison to Nasdaq Composite, S&P 500 dan juga S&P Consumer Discretionary. So nampaknya Starbucks yang paling bawah in term of performance compared to others index ni. So Starbucks yang paling rendah ni, yang rectangle, yang square ni. Yang square ni paling rendah. So yang paling tinggi siapa? Nasdaq Composite. So return dia much more higher. Second is S&P Consumer Discretionary. Yang ketiga S&P 500. Dan yang paling rendah dekat sini ialah Starbucks punya stocks movement. Okay, so this just in comparison for 5 years among the index yang dia bagi.
page ke-27 on the financial data. Okay, so mari kita lihat sebenarnya berapa banyak Starbucks punya revenue, berapa banyak sebenarnya profit dia. Banyak ke tak banyak? Mari kita lihat sama ada apa ni? Power ke tak power sebenarnya Starbucks ni. Okay. So yang atas ni kita nampak dia punya net revenue. Okay, apa of course revenue dulu. Dia bagi berapa tahun ni? 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Okay, so dia very generous. Dia bagi 5 tahun untuk kita compare year to year. Mari kita lihat. Kita combine sebab yang ni dia pecahkan company operated store dengan license store. So kita combinekan total net revenue. Kita tengok kat sini total net revenue. Okay. So 2016 21 billion dia punya revenue. 2017 22 billion. 2018 24 billion. Okay, 2019 26 billion. So kita nampak untuk 5 tahun sebelum ini, untuk 2016 hingga 2019 berlakunya peningkatan in term of revenue from year to year. Nampak macam ni nampak ni naik 1 bilion, ni naik 2 bilion, ni naik 2 bilion. Cuma however untuk tahun 2020 nampak kat sini berlakunya penurunan in term of revenue bagi syarikat Starbucks, iaitu hanya 23 bilion sahaja. Okay, so 23 menurun daripada 26 bilion pada tahun 2019. Okay, mari kita lihat pula bahagian net earning attributable to Starbucks. Okay, apa dia punya earnings yang diterima oleh Starbucks bagi tahun 2020? Okay, adalah berapa kat sini? 928 juta. Okay, so banyak ke tak banyak kita kena tengok for the previous year. Previous year 2019 keuntungannya adalah 3.5 billion US dollar. Tahun 2018 4.5 billion. So sebenarnya dekat sini untuk 3 tahun yang lepas berlakunya penurunan daripada segi earnings. So walaupun revenue 2018 ke 2019 meningkat almost 2 billion, okay, atau 1 point something billion, tetapi dia punya net earnings berkurangan daripada 4.5 turun kepada 3.5, turun 1 billion. Dan manakala untuk tahun 2020 earningsnya hanyalah 928 juta, tak sampai 1 billion pun. Okay, so why? Apa yang berlaku kepada Starbucks? Even though revenue masih dalam puluh-puluh billion, tetapi net earnings hanyalah dalam tak sampai pun 1 billion. So kalau kita nampak kat sini ada notes, dia bagi notes kat sini. Fiscal 2018 result include a gain not subject to income tax of 1.4 billion resulting from acquisition of East China joint venture. The impact of gain to our diluted EPS was 0.99. Okay, so 2018 dimension. Kenapa tinggi sangat 4.5 ni? Because ada satu gain daripada acquisition East China joint venture. So ada keuntungan 1.4 billion. So kalau tolak yang tu dia lebih kurang 3.1 billion. So logik lah dia naik macam sikit-sikit. Cuma masih tak boleh justify kenapa 2020 hanya 928 juta sahaja. Kalau nak tahu jawapannya, stay tune hingga ke akhir rancangan. Okay, mari kita teruskan. Apa lagi kita boleh nampak kat sini? This is on the comparable store sale. Okay, kita boleh nampak kat sini. So count data page 29 dan page ke-30 on the management discussions and analysis. Okay, bagi dekat sini I think dia akan justify kenapa dia punya earnings berlaku pengurangan yang cukup drastic as compared to 2019. So pertama kita akan baca kenapa Starbucks results for fiscal 2020 reflect the challenges of a business faced with the COVID-19 pandemic. Okay, so of course lah kita tahu tahun 2020 dah tahun pandemik yang mana banyak berlakunya lockdown, orang kehilangan kerja dan sebagainya. So Starbucks sebenarnya impacted. Okay, walaupun dia dalam F&B business, tapi sebenarnya masih sebenarnya bisnes dia terjejas disebabkan oleh COVID-19, which severely impacted our result, particularly during the second and third fiscal quarters.
Consolidated revenue decline 11%. Okay, so decline dari segi revenue. Driven by temporary close of a significant numbers of our company operated and licensed store, as well as modified business operation and reduced customer traffic. So itu antara reasonnya. Yang pertama, kedainya banyak tutup, dan kedai yang dioperate sendiri dan juga yang dilicenskan, as well as modified, dia ada ubah sikit in term of dia punya operation, dan juga berlakunya pengurangan customer traffic yang masuk ke kedai Starbucks ni. We gradually reopen our stores since then, okay, and simply improvement, alright. So ini pecahan untuk store di US, berapa berlaku pengurangan, kemudian yang lain-lain dah boleh baca kat sini. Dan juga to help protect the health of welfare of our partner, we incurred incremental labor costs. Okay, so dia ada tambah in term of labor cost, including paying the wages and benefit to partners who were either unable or uncomfortable working from mid-March through May, a temporary wage increase for partners who continued working during this period, and additional benefits for furloughed or separated partner resulting from reduced store hours. Okay, so sebenarnya dia ada juga pertambahan cost in term of labor cost, kerana dia bayar benefit kepada pekerja dia lebih waktu COVID tu. Mungkin ada yang tak selesa bekerja ataupun yang risau kesihatannya tapi kena bekerja. Okay, Starbucks offer untuk bayar lebih dari segi wages dia, dan juga ini dia sebut sebagai part of dia punya health and welfare yang dijaga kepada dia punya employees. So mungkin juga itu adalah part of reason kenapa berlakunya pengurangan in term of profits bagi syarikat Starbucks. Walaupun kita tengok revenue-nya kurangnya taklah drastik, tapi in term of dia punya earnings memang berlaku penurunan yang sangat drastic. Okay, okay, manakala untuk international segment, okay, so sales decline lebih kurang 19%. Okay, revenue daripada channel development berkurangan 3%. Okay, ini huraian berkenaan dengan data yang kita baca tadi. Manakala page ke-31 dekat sini dia bagi revenue daripada company operated dan juga license store. Okay, so kita nampak perbezaan kat sini. Company operated stores, okay, even though dia punya numbers lebih kurang sama, ada 16,000 kedai lebih, yang license operator pun ada lebih kurang 16,000 kedai lebih. Tetapi company operated stores contributed revenue berapa banyak? 19 billion. Manakala license store hanya 2.3 billion. Walaupun numbers of stores lebih kurang sama. Okay, so that is huge difference daripada company operated store dan juga license store. So banyak perbezaan kat situ. Okay, so overall comparison 2019 ke 2020 memang berlaku penurunan, and company operated store berlaku 11% penurunan, manakala license store berlaku 19% pengurangan. Right, so kita teruskan kepada page yang ke-32. Alright, so 32 on the operating expenses. Untuk kat sini kita nampak yang pertama, product and distribution cost. Okay, so cost untuk penghasilan produk dan juga distribution menggunakan sebanyak 7.6 billion daripada dia punya total revenue. Store operating expenses, boleh tahan mahal dekat sini, 10.7 billion US dollar digunakan untuk store operating expenses. So kedai yang ada duduk tu dengan music ke, dengan aircon dan sebagainya, cost dia boleh tahan expensesnya 10.7 billion. This is untuk worldwide.
Okay, manakala ada operating expenses 430 juta, depreciation, general admin expenses, general admin 1.6, restructuring and impairment 278. Ni maybe untuk bayar ni lah, compensation bila buat restructuring, dia berhentikan kerja, ambil kerja baru dan sebagainya. So, total expenses kan ni 22, income equity invested 322 juta. Okay, so operating income 1.5 billion. Alright, so kita teruskan lagi. Kat sini ada income and expenses. Okay. Terus income, it is earnings before tax, tax expense lebih kurang 239 juta. Next earning, so total dapat 928 juta untuk tahun 2020. Okay. Alright, so seterusnya apa lagi yang kita boleh nampak kat sini? Segment information. This is pecahan untuk pasaran Amerikas. Okay, so international, dan satu lagi on channel development. So ni pecahan yang dah boleh baca sendiri. Kemudian kita teruskan lagi apa yang menarik untuk kita lihat dalam report ini. Saya ada video kita dah tengok. Okay, operating expenses dah ada, discount expenses. Channel development, corporates and others. Kita go straight kepada page yang seterusnya, iaitu page 54 on the Starbucks Corporation Consolidated Balance Sheets. Kat sini kita boleh nampak all the assets. Okay, so kita nampak cash and cash equivalent dia ada berapa? Dia ada 4.3 billion US dollar as compared to 2019 2.6 billion. Mana pula dia dapat cash tambahan kat sini? Okay, itu menjadi misteri dan mungkin kita perlu leraikan, okay, mana dia dapat pertambahan cash kat sini, even though in term of profits tambahan 900 juta. Okay, never mind. Teruskan lagi, untuk short term investment dia ada 281 juta, account receivable 883 juta, dekat inventory dia 1.5 billion. Okay, manakala liabilities apa yang dia ada, current liabilities 7.3 billion, long term debt is 14 billion. Banyak. Okay, total liabilities 37 billion. Okay, kita teruskan lagi. Okay, so tu anda dah dapat sendiri, ada gambaran dia punya balance sheets. This one on the cash flow, dia ada bagi dividen, so cash paid dividend untuk tahun 2020 adalah 1.9 billion. This is highest. Okay, as compared to 3 tahun sebelumnya. 2020 tahun tertinggi dia bayar cash dividends in term of quantum. Tahun 2019 1.76 billion, 2018 1.74 billion. So tahun 2020 paling tinggi dia bayar 1.9 billion. Walaupun dia punya earnings, net earning ni hanyalah ataupun yang terendah untuk tahun 5 tahun. Okay. Alright, kita teruskan lagi. This is not consolidated. Okay, financial statement. Kita terus ke page yang ke-70. 22. This is commodities. Okay, so commodity ni dia ni fluctuate because coffee ni antara harga yang berbeza-beza, dia berubah-ubah. So that is one of the things dalam risk dia, sebab ada fluctuation of price untuk dia punya material ataupun commodities price dia.
bergantung kepada seasonal, bergantung kepada faktor cuaca, faktor natural disaster dan sebagainya. So dia akan efek kepada harga kopi tu. Okay, untuk equity investment, okay, so Starbucks juga ada pelaburan dalam equity. Ada 426 juta untuk tahun 2020 dan ada investment 52 juta. So apa equity method investment dia? As of September 27, 2020, we had 50% ownership interest in Starbucks Coffee Korea. So dia ada 50% ownership dekat Starbucks Coffee Korea and Tata Starbucks Limited di India. So ni 50% dekat dalam kedua-dua syarikat ini. These international entities operated licensed Starbucks retail store. We also license the right to produce and distribute Starbucks branded product to our 50% owned joint venture, the North American Coffee Partnership with the Pepsi Cola Company, which develop and distributes bottled Starbucks beverages including Frappuccino coffee drinks, Starbucks Double Shots, Espresso drinks, Starbucks Refreshers, Starbucks Ice Espresso Classic and Starbucks Ice Coffee. So dengan PepsiCo pun dia ada partnership 50%, JV agreement. Our share of income and losses from our equity method investment is included in our income from equity investees and our consolidated statement of earnings. Also included in this item is our proportionate share of gross profit resulting from coffee and other product sales and royalty and license fee revenue generated from equity investee. Revenue generated from these entities were 123 million untuk tahun 2020. Okay, so penyumbang daripada investment tadi ni 50% dalam Starbucks Korea dengan Tata, kemudian dengan 50% dalam PepsiCo, dan juga dia punya royalty, dia dapat bayaran royalty dan lain-lain 123 juta. So ini dia dah masukkan dalam dia punya consolidated statement under equity investee, income bagian sini, equity investee. Okay, ada investment we have equity interest in the entities that develop and operate Starbucks license store in several global markets, well as in companies that support our strategic initiative. We do have significant influence over these entities and their fair value are not readily determinable. Therefore, we elected to measure this investment at cost with adjustment for observable changes in the price or impairment. Okay. Apa lagi yang ada dekat sini? Goodwill, debt. This is punya elaborations daripada, I think this is dia punya finding daripada independent so-called macam auditor lah. Findings dia punya registered account ialah Deloitte. Okay, ini Deloitte. Other than that, I think nothing else yang kita nak go through. So yang last kali all the sign lah, dia punya power of attorney dan lain-lain. So this is all the top management with all the directors di dalam Starbucks. Okay, so selesai bahagian annual report bagi syarikat Starbucks. So bagaimana anda rasakan? So kita nantikan bagaimana prestasi Starbucks untuk tahun 2021. Adakah bertambah baik ataupun kekal maintain, ataupun bagaimana kita nantikan untuk dia punya latest annual report bagi tahun 2021. I think mungkin around this quarter lah, mungkin akan keluar. Mungkin juga second half lah pada tahun 2022. Sebelum kita akhiri, ingin saya kongsikan kepada anda dengan salah satu jenis servis yang disediakan oleh Phillip Capital Management Sdn Bhd, iaitu private mandates bagi pelaburan di peringkat global, pelaburan saham. This is purely on the equities, bukan unit trust, yang mana anda boleh melabur secara terus ke saham di peringkat global yang patuh syariah. Okay, so menggunakan servis ini anda tidak perlu buat kajian, dan tak perlu nak analisa, tak perlu nak monitor, tak perlu nak berjaga malam dan sebagainya. Just serahkan kepada Phillip Capital Management untuk mereka handle investment anda daripada A sampai Z. So mereka akan buat analisis sendiri, membuat kajian, monitor pelaburan saham anda, membuat balancing dan sebagainya. Is all under
private mandates. Okay, so anda boleh goyang kaki, let your money to grow, dan pada masa sama anda boleh enjoy your punya life, buat kehidupan anda, boleh bekerja dan sebagainya. Tapi duit anda biarkan untuk dia berkembang melalui pelaburan. Sekiranya berminat untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan pelaburan private mandates di peringkat global, anda boleh hubungi saya, sama ada di PM ataupun klik link yang saya sediakan, dan mungkin kita boleh berjumpa ataupun kita boleh buat secara online untuk dapatkan penjelasan ataupun presentation dengan lebih lanjut. Okay, so please kongsikan video ini, dan please subscribe saya punya channel dan juga saya punya Facebook page untuk dapatkan lebih banyak updates dan juga perkongsian daripada saya, insyaAllah. Dan sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.